Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita hari ini 25 November, hari Jumaat. Kita baru melepasi fasa paling tergantung. Jadi dah tak ada benda tergantung tu, kita boleh meneruskan kehidupan macam biasa. InsyaAllah hari ni kita nak berkongsi. Sebenarnya ni janji dengan kawan-kawan. Jadi saya nak berkongsi hasil dapatan kursus Darkness to Light yang saya pergi selama 2 hari. Anjuran Discover Islam Society Bahrain. Dia lebih kepada modul rangka fikir dan rangka kerja buat para pendakwah, terutama yang bergerak secara NGO. Tapi saya berkongsi ni lebih kepada individu lah, untuk kita apply terus. Sebenarnya modul ni diasaskan setelah eksperimen demi eksperimen dan disampaikan kepada banyak negara lain bertahun-tahun. Banyak negara yang mengambil manfaat dan berkesan pada realiti negara masing-masing. Jadi kita nak mengambil lah sepenuhnya manfaat daripada apa yang kita belajar ni. Dan kita minta semoga perkara ni diterima Allah, menjadi satu bekal lah kan, untuk kita sama-sama mengamalkannya. Okey, pertama sekali dia bercakap tentang dakwah. And the big idea of siri, insyaAllah video ni akan jadi bersiri, adalah tentang dakwah. Kita sebagai seorang Muslim secara defaultnya akan menjadi pendakwah. Even kita tak buat apa-apa pun, kita punya karakter adalah dakwah. Orang judge Islam tu melalui kita, melalui diri kita kan. Bab kata Zakir Naik, orang tak baca Quran, orang luar, orang non-Muslim tak baca Quran, tak baca hadis, tapi dia baca Muslim. Dan kita menyampaikan Islam, kalau tak secara lisan, secara hal, secara peribadi. Dan kenapa kita katakan kita sebagai Muslim adalah pendakwah? Sebab agama Islam adalah agama risalah. Risalah ni apa? Risalah adalah benda yang disampaikan. Agama Islam adalah agama yang sentiasa dalam proses disampaikan. Kalau Rasulullah SAW menerima agama ini daripada Allah melalui malaikat Jibril, kemudian Rasulullah tak sampaikan, tak sampailah pada kita kan. Dan kalau sahabat-sahabat menerima daripada Rasulullah kemudian berhenti, tidak menyampaikan kepada yang lain, kemungkinan tak sampai pada kita di Nusantara ini. Maksudnya sentiasa perlu ada orang yang menyampaikan. Agama ini tidak boleh berhenti pada seorang dan tidak bergerak. Kerana itu, kita sebagai penganut agama risalah ni perlulah sentiasa menyampaikan. Tapi nak sampaikan tu kenalah ada bekal ni kan. Tak boleh lah tanpa bekal tiba-tiba nak sampaikan. Jadi insyaAllah kita belajar bersama-sama. Yang pertama dalam buku ni, dia sebut tentang kemahiran menyampaikan, the speaker skills kan. Kemahiran, tak semua orang ada satu bakat untuk bercakap di depan, untuk menyampaikan secara spontan. Tapi benda tu boleh develop, boleh diasah, boleh dipelajari. Macam saya sendiri bukan orang yang saya adalah seorang yang gagap dan gugup. Ada certain tempat sahaja yang saya tenang untuk bercakap. Kalau pegang mic depan majlis tu, mic tu boleh tercampak kan, sebab bergetar tu kan, gemuruh tu agak tak terkawal. Jadi lain orang lain caranya, tapi benda tu kita boleh belajar. Jadi hari ni kita akan belajar empat tips lah yang diajarkan kepada kita, benda yang mudah. Idea berdakwah ni macam kita menjual produk dan ada customer datang kan. Setiap customer tu datang dengan kemungkinan untuk diterima atau tak terima. Jadi kita lah sebagai penjual, ataupun kita panggil apa, marketer, perlulah market produk tu dengan cara yang terbaik. Yang pertama sekali yang disebutkan di sini adalah appeal to the emotional side. Setiap orang yang datang kepada kita, yang kita nak sampaikan ni, dia akan datang dengan dua sisi. Yang pertama logik, yang kedua emosi. Selalunya
emosi sangat memainkan peranan berbanding logik. Logik adalah benda yang mudah didapati. Sekarang ni Google pun boleh. Google pasal Islam keluar. Boleh baca, boleh kaji. Tapi apa yang appeal to the heart, hati tu, yang menyentuh hati tu, yang menarik orang, kita panggil apa? Emotionally attracted. Kan? Lagi kuat kita boleh menyentuh perasaan seseorang, lagi besar kemungkinan dia nak menerima apa yang kita nak sampaikan. Macam tu juga pendekatan-pendekatan yang diambil oleh pendakwah-pendakwah lain kat luar sana kan. Kita pendakwah bukan pendakwah. Dia menyentuh hati. Kadang-kadang kita ni sebagai pendakwah tu utamanya, kita dah hafal buku silibus, kita dah hafal dalil-dalil hujah, tapi kita tak tahu macam mana seni menyentuh hati. Ada macam-macam buku kat luar sana ataupun macam-macam lah kita boleh belajar kat luar sana, bagaimana menyentuh sudut emosi seseorang. Emosi ni adalah benda yang vulnerable, tapi benda yang paling orang rasa berharga, sebab dia rasa tu dia punya. Siapa yang boleh tawan hati dia, seakan dapat tawan lah tempat dia kan. Merasai yang dia memiliki kawalan terhadap apa yang dia nak pilih. Dia tak rasa dipaksa, didiktik. Dia sendiri yang nak. Itu yang kita kena cuba capai kepada satu tahap yang buat orang tu rasa dia sendiri yang nak benda tu, bukan kita cuba untuk tarik dia. Itulah kita panggil sebagai emotionally attractive kan. Kat luar sana ada macam-macam lah buku, macam How to Win Friends and Influence People, bagaimana membina pengaruh, macam-macam buku lah kita boleh cari. How to speak so people will listen. Macam mana dah tajuk buku tu. So benda-benda ni mengajar kita macam mana berinteraksi, berkomunikasi dengan manusia. Okay, itu pertama, appeal to the emotional side. Kita tak bolehlah abaikan benda tu kan. Sekalipun kita memiliki ilmu yang sempurna lah kita panggil, jangan abaikan emosi. Yang kedua, tengok orang yang kita nak sampaikan tu macam mana. Scan, ataupun bahasa Inggerisnya watch the customer carefully. Setiap orang berbeza, kemampuan menerima berbeza, laras bahasa berbeza, kesediaan menerima pun berbeza. Jadi bila seorang tu datang kepada kita, ambil masa sekejap untuk scan. Dia datang daripada background yang macam mana, akademik ke, latar belakang ekonomi ke, supaya kita dapat tahu laras bahasa mana nak pakai, ayat pendekatan mana nak pakai ayat complicated ke, nak pakai ayat yang basic ke, hujah yang mana nak pakai dulu kan. Ada hujah-hujah yang mudah, ada hujah-hujah yang susah difahami. Ada, setiap orang tu kita tahu kemampuan dia macam mana. Dari situlah kita perlu menjadi fleksibel menentukan, tak boleh rigid satu jenis je kan. Berdakwah berdasarkan orang yang akan menerima, bukan berdasarkan kita. Kita memang dah tahu orang itu macam mana. Jadi ini memerlukan satu kesediaan untuk duduk kejap, tengok kejap, dan perlu menjadi seorang yang observant. Tu tak semua orang sudi melakukan tu. Kita kenalah sebagai pendakwah perlu membuka sikit ruang untuk kita panggil memahami orang yang kita nak bercakap. Okey, ini yang kedua. Yang ketiga yang disebutkan dalam buku ni adalah have a flow ready. Maksudnya kita sebelum berjumpa dengan orang ataupun direzekikan berjumpa dengan orang, dah ada basic ataupun dah ada satu skrip yang kita dah simpan dalam otak kan. Supaya bila kita jumpa tu, kita pilih je mana satu skrip yang sesuai, kan, dah formulate dalam fikiran kita. Jadi penting untuk setiap
kita mempersiapkan diri dengan ilmu, belajar. Kita boleh bayangkan, kalaulah one day tiba-tiba ada orang datang kat kita nak tanya pasal Islam, adakah kita dah bersedia untuk jawab? Jawapan yang macam mana kita nak sediakan, itu kena ada. Kalau tak ada lagi, pergi belajar, kan? Boleh lah, kan? Kita belajar macam-macam kat luar sana tu, banyak caranya. Yang keempat, yang terakhir, establish contact and trust. Contact ni hubungan lah, kan? Macam-macam jenis kita boleh kita boleh bina. Tapi bina kepercayaan tu another thing. Bina kepercayaan. Kepercayaan adalah benda yang sangat penting dalam komunikasi. Dia ada satu safe place yang membuatkan orang selesa untuk menyatakan pendapat dia, untuk menyatakan persoalan dia pada kita, ataupun kritikan dia. Dan bila dah selesa itulah, bila dah selesa dan bila dah percaya, barulah ada keterbukaan untuk menerima. Bila dia rasa kita ni adalah seseorang yang boleh dipercayai, baik dari segi peribadinya dan kontennya, barulah ada keberanian untuk seorang itu menerima. Jadi kepercayaan adalah benda yang mahal, benda yang tak dibeli tapi diberi. Jadi bila dah dapat, hargai dengan baik. Hargai dengan baik macam mana? Bila dia dah start bercakap, bila dia dah start hubungi kita selalu untuk tanya pasal Islam, jaga elok-elok supaya benda itu menjadi sebab ataupun tapak untuk dia terus belajar dan menerima. Dan bila kita nak connect dengan orang lain, contohnya ada soalan yang kita nak jawab, kita nak minta orang lain jawab, transfer trust tu kepada orang yang kita nak halakan. Kenalkan orang yang kita percaya dan jadikan orang tu juga dipercayai oleh orang yang kita nak sampaikan, kan? Kepercayaan tu adalah benda yang mahal dan penting. Macam kita jugalah, kan, dalam komunikasi kita sehari-hari. Jadi itulah 4 perkara yang basic sebenarnya dalam komunikasi harian. Tak mestinya dakwah pun. Kita nak argue dengan adik-beradik, dengan family kita pun, kita pakai teknik yang sama. Teknik manusiawi. Kita panggil apa? Sisi sunnatullah. Yang mana Allah dah jadikan kita dengan benda tu. Dengan jiwa, dengan perasaan, dengan perbezaan yang meminta kita saling mengenali, dan kesediaan, kan? Kesediaan ilmu, kesediaan peribadi dan sebagainya. Jadi sekadar itu saja 4. Yang pertama apa tadi? Sentuh emosi, sentuh sisi emosi. Yang kedua, tengok orangnya, kan? Menggunakan laras bahasa sesuai dengan penerimaan. Yang ketiga, persiapkan diri dengan ilmu, biar ada skrip, kan? Yang keempat, establish kepercayaan dan hubungan yang baik dengan orang yang kita nak bercakap itu. Wallahualam, semoga benda ini bermanfaat. Doakan semoga kita ada rezeki untuk meneruskan pada tajuk-tajuk seterusnya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.